Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul, dan pada kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara-cara untuk kita menggunakan aplikasi yang kita namakan sebagai Padlet, yang dinamakan sebagai Padlet, iaitu satu bulletin board yang boleh kita gunakan untuk kelas online. Jadi kita akan teruskan kepada tutorial penggunaan Padlet dalam kelas online. Okey, first untuk kita ke Padlet, mudah sahaja sebenarnya, di mana kita hanya perlu klik kepada aplikasi D5. Padlet ni ada di bahagian aplikasi di dalam D5. Kalau kita perhatikan di sini, ikonnya adalah origami burung. So kalau kita klik, dia akan bawa kita terus kepada Padlet kita lah. Dan jika guru-guru belum pernah menghasilkan Padlet, dia akan minta guru-guru login dulu. Jadi klik pada login, dan terus akan pilih Gmail yang nak digunakan, dan dia akan bawa terus kepada dashboard bagi Padlet. Ini kita namakan sebagai dashboard. Dan di sini sebenarnya kita boleh buat 5 tugasan dekat sini, iaitu 5 Padlet lah saya katakan. Limit bagi versi percuma. Jika nak lebih daripada 5, kita perlu buat bayaran lah, tapi tak ada masalah sebenarnya, tak perlu upgrade, cukup 5 sahaja. Saya teruskan untuk kita nak membina Padlet. Dekat sini kita ada make a Padlet. So kita just klik kepada make a Padlet, dan di sini ada 8 jenis template yang kita boleh gunakan untuk pembinaan Padlet ini. Dan di sini saya akan tunjukkan, yang lain tu saya akan tunjukkan contoh, tetapi saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan Padlet yang paling selalu kita gunakan, iaitu wall. Dia hanya berbeza dari segi susunan sebenarnya. Tak apa, kita tengok dulu pada bahagian wall. Dan dia akan bawa kita kepada bahagian setting bagi wall ini, di mana kita perlu modify dulu setting dia. Contoh di sini kita boleh masukkan title bagi kita punya tugasan. Contohnya saya letakkan organ deria manusia. Kemudian pada bahagian description ini, kita boleh letakkan arahan. Mungkin kita boleh minta murid cari maklumat berkaitan organ deria manusia. Seterusnya kita boleh tengok pada bahagian ikon. Ikon ini adalah simbol yang akan keluar pada bahagian tepi ini, iaitu tepi tajuk kita. So kita just klik pada butang ikon dan pilih sahaja yang berkaitan. Contohnya di sini kita boleh pilih gambar orang. Dan untuk bahagian copy to clipboard adalah apabila kita copy link ini, apabila kita klik pada copy to clipboard ini, kita share pada murid kita, maka dia akan gunakan link itu untuk masuk kepada perkongsian kita ini. Dan di sini kita boleh tukarkan juga. Mungkin kita boleh tukarkan, masukkan tajuk dia organ deria, di mana kena rapatkan. Dan so Padlet ini akan gunakan link bagi yang ini, padlet.com, ainul.web, organ deria. Untuk appearance, kita boleh tentukan background bagi Padlet kita, iaitu bagi wallpaper kita boleh pilih sama ada kita nak solid color. Seterusnya gradient, kita boleh pilih, ada macam-macam gradient dekat sini yang kita boleh gunakan. Ataupun kita boleh pilih texture, mengikut kesesuaian, ataupun kita masukkan gambar sendiri, gambar-gambar pilihan, sama ada gambar-gambar di sini, ataupun kita masukkan gambar sendiri dekat bahagian inilah, add your own wallpaper, di mana kita just klik upload, ataupun take photo, ataupun kita lukis pun boleh, ataupun kita boleh search image yang berada di dalam Google. Habis bahagian wallpaper, di sini kita ada color scheme. Color scheme
boleh tentukan juga color scheme yang kita nak gunakan ataupun font. Dia akan tukar font yang kita gunakan dekat bahagian ini. Dan seterusnya di bahagian attribution, display author name above each post adalah apabila murid itu berkongsi maklumat di dalam Padlet kita, namanya ataupun emailnya akan keluar di bahagian tepi perkongsian dia tu, maklumat yang telah dikongsi. Jika nak nama tu keluar, maka kita just on kat bahagian attribution ni. Dan new post position adalah untuk kita nak tentukan sama ada susunan bagi maklumat yang disampaikan tu. Mungkin orang yang pertama akan berada di atas lah, maklumat yang pertama akan berada di atas, so kita letak first. Untuk komen, kita boleh tandakan allow comment, maksudnya kita benarkan orang lain untuk komen maklumat yang dikongsi oleh murid lain. Dan reaction kita boleh letakkan sama ada like ataupun kita nak murid like perkongsian orang lain, ataupun kita boleh letak vote sama ada suka ataupun tidak suka, star sama ada minta murid untuk beri bintang 1 hingga 5, ataupun grade 1 hingga 10 pemarkahan lah bagi perkongsian daripada murid-murid yang lain. Seterusnya dekat sini saya letak like dulu. Untuk require approval adalah jika kita nak perkongsian kita tu, maksudnya jika murid nak menyumbang maklumat, dia perlukan approval daripada kita dulu. Bila kita approve, barulah maklumat itu boleh dikongsi di dalam Padlet. Itu jika nak approval lah. Ataupun kita boleh juga guna filter profanity. Ni adalah untuk kita replace ayat-ayat yang tak baik. Mungkin murid gunakan dengan emoji yang yang baik. So kita boleh klik pada yang itu, dan apabila selesai kita tekan next, dan start posting lah. So kita boleh mula post hasil kita. Contohnya di sini, dia akan keluar nama saya di sini, Cikgu Ainul, ataupun apa-apa nama yang kita letakkan di bahagian email kita. Dan di sini kita boleh masukkan contohnya nota organ deria manusia. Jadi dekat sini saya boleh masukkan untuk bahagian upload adalah saya boleh upload apa-apa saja bahan yang ada di dalam laptop saya, ataupun bahan yang dah ada dekat sini yang telah dimasukkan. So kita just pick file, dan kita boleh pilih bahan-bahan yang mana yang kita nak masukkan. Contohnya di sini saya masukkan animasi. So dia akan masuk di bahagian perkongsian kita. Dan di sini write something ni saya boleh tuliskanlah apa-apa berkaitan dengan organ deria. Terdapat 5 organ deria contohnya. Di sini kalau kita perhatikan, murid boleh like. Jika dia suka boleh letak like. Ataupun kalau kita masukkan rate yang lain tadi, bintang, dia boleh letakkan berapa bintang yang dia nak untuk perkongsian kita tu. Dan sekarang kita nak berkongsi Padlet ini pada murid yang lain, kita hanya perlu klik pada butang share. Di sini sebenarnya kita boleh letakkan, dia ada banyak lagi setting yang lain. Untuk add members adalah untuk kita nak masukkan siapa-siapa sebagai admin. Selain daripada kita just masukkan email dia di sini. Kemudian untuk bahagian ini, untuk privacy, kita boleh change privacy, sama ada kita nak private, hanya kita sahaja yang boleh buka. Password apabila, maksudnya kita berikan password pada orang yang nak menggunakan Padlet ini. Members only, iaitu yang kita dah senaraikan sahaja. Only login user can access this Padlet. Ataupun kita boleh letak di bahagian secret. Biasanya saya menggunakan secret, di mana saya tak public pada orang lain, dan hanya orang yang diberi link sahaja yang boleh akses kepada Padlet ini. Ataupun kita boleh letakkan public, di mana semua orang boleh akses kepada Padlet kita. Dan di bahagian visitor permission, make sure kita letakkan can write, supaya orang lain ataupun murid boleh menyumbang, maksudnya menulis pada Padlet kita. Habis yang itu, so kita dah
habis bahagian privacy. Okey, untuk kita share dia ada berbagai-bagai cara di sini. Okey, biasanya saya hanya menggunakan copy link to clipboard dan saya sharekan paste di bahagian Google Meet. Okey, iaitu di bahagian message so that murid boleh akses terus masuk. Okey. Ataupun kita boleh letak dalam bentuk QR code. Ini saya cadangkan bagi event lah. Jika kita mengadakan program dan kita nak maklum balas program, kita boleh pamerkan QR code untuk orang awam, okay, bagi memberi rate bagi program kita ataupun maklum balas bagi program. Okay, embed in your blog or your website, maksudnya Padlet kita ni kita boleh kita just copy paste kod HTML ini ke dalam website kita ataupun ke dalam blog kita dan dia akan keluar di bahagian blog ataupun di dalam site Google site kita. Okey, kemudian kita boleh ke email ataupun share di Facebook, Twitter ataupun share terus kepada Google Classroom. So saya pilih untuk copy link kepada Google Meet sahaja. Okey, di sini apabila selesai kita boleh save terus dalam bentuk image, PDF. Okey, biasanya saya hanya save terus dalam bentuk PDF ataupun image lah. Okey, untuk kita sebagai simpanan kita, dan kita boleh create Padlet yang baru sebab kita hanya ada limit 5 sahaja. Okey, ataupun kita boleh print lah. Okey, jadi itu sahaja cara kita nak kongsikan. Okey, contohnya tadi kita dah copy, jadi kita cuba masuk ke dalam Padlet kita menggunakan link itu. Okey, dan kita boleh masuk kepada Padlet kita dan menyumbang kepada Padlet inilah. Okey. Okey, itu sahaja contoh. Saya bagi satu lagi contoh bagaimana kita nak menyumbang dalam bentuk lain. Okey, contohnya di sini link. Okey, di mana kalau kita nak masukkan link YouTube katakan. Okey, contohnya di sini kita hanya perlu copy link address, okey, dan kita hanya perlu paste kepada ini, okey. Kita masukkan, kita paste dan save, dia akan keluar link itu di sinilah. Okey. So murid boleh terus tengok. Contohnya kat sini kita kata video organ deria. Ataupun mungkin perkongsian daripada murid, okey, daripada menggunakan link. Okey, selain daripada tu murid juga boleh boleh search terus, okey, image ataupun YouTube dekat sini. Okey, tak perlu cari macam tadi, image katakan, okey, organ deria. Okey, dapat keluar organ deria, so dia boleh terus paste dekat situ. Okey, dan seterusnya kita boleh juga menggunakan yang lain. Okey, banyak sebenarnya, ataupun dia terus record audio. Okey, saya pernah menggunakan Padlet untuk pembentangan bagi eksperimen. So hanya menggunakan kamera, maksudnya dia akan gunakan webcam di situ. Murid hanya perlu letakkan hasilnya. Webcam tu akan ambil gambar tu dan terus masuk ke dalam Padlet ini. Okey, jadi selesai. Okey, itu je cara-caranya lah penggunaan bagi Padlet. Okey, so saya nak tunjukkan pula contoh-contoh Padlet yang telah dihasilkan menggunakan ke-8 template tersebut lah. Okey, antaranya lah. Okey, so yang pertama kita perhatikan, yang pertama ini adalah Padlet yang dihasilkan, yang hasil daripada perkongsian orang lain lah. Okey, contohnya compliment board. Yang ini kita boleh gunakan untuk pada bahagian akhir selepas aktiviti, okey, ataupun selepas sesi pengajaran dan pembelajaran kita, di mana murid boleh letakkan komen ataupun maklum balas bagi kita punya pengajaran dan pembelajaran. Dan di sini sebenarnya dia menggunakan wall yang tadi kita gunakan itulah. Cuma murid menggunakan GIF. Okey, dimasukkan dalam bentuk animasi GIF ataupun dalam bentuk gambar untuk komen. Okey, seterusnya yang kedua, yang ini kita boleh gunakan sebagai untuk kita rate. Okey, kita bagi rating pada sesuatu. Maksudnya kita boleh guna poll kat sini lah, undian bagi sesuatu. Contohnya, which fast food chain has the best burger?
Okey. So murid boleh letak rating dia dekat sini, katakan yang ini dia bagi 5 bintang, okey, ataupun yang ini 2 bintang. So kita boleh rate dekat bahagian inilah. Yang ini dia menggunakan Padlet yang ini untuk yang bahagian grade, okey. Di mana burger ni kalau kita perhatikan kedudukan dia, susunannya adalah menggunakan sejenis yang kedua, yang ketiga iaitu grade. Okey, seterusnya contoh yang ini adalah peta di mana kita boleh mengajar murid untuk melabel peta ataupun mungkin untuk berkongsi maklumat berkaitan sesuatu tempat. Okay, kita boleh menggunakan jenis yang peta ni, template bagi peta. Contoh yang ada dekat bahagian ini, template peta adalah map. Okay, dia menggunakan map template bagi Padlet. Okey, dan yang ini, untuk yang ini timeline, the life cycle of a butterfly, dia menggunakan template timeline. Okey, untuk pengajaran bagi gitar hidup rama-rama. Okey, di mana template timeline itu adalah di bahagian inilah. Okey, timeline. Okey, dan seterusnya yang ini contoh adalah organization chart. Okey, di mana dia boleh labelkan. Yang ini juga kita boleh gunakan untuk kita buat peta I-Think. Okey, minta murid untuk membina peta I-Think. Okey, dan dia menggunakan template jenis ini, canvas. Okey, scatter group and connect content in any way. Okey, contoh yang diberilah. Okey, kemudian yang ini group activity, dia menggunakan contohnya pick a tight bridge and research its history. Okey, ini untuk kita nak minta murid buat assignment ataupun kajian tentang sesuatu topik, contohnya bridge kat sini. Jadi dia boleh menggunakan apa-apalah, wall pun boleh. Okey, mana-mana template boleh digunakan di sini. Okey. Seterusnya, okey, contoh yang ini book report. Okey, untuk book report ini, yang ini dia menggunakan template jenis ini. Okey, book report ni pun tak ada masalah sebenarnya. Dia boleh menggunakan stream, okey, ataupun menggunakan shelf, okey, ataupun dia boleh menggunakan wall. Okey, template yang digunakan di sinilah. Yang ini about me. Okey, about me dia menggunakan template yang jenis yang ketiga iaitu grid. Okey, kita boleh nampak susunannya di sini. Okey, dia bukanlah bentuk brick, bukan wall, okey, tetapi adalah bentuk grid. Okey, dan kita boleh kongsikan dalam bentuk yang ini about me. Semua berkenaan dengan dirinya. Okey, planet. Okey, untuk planet ini, planet of our solar system, ini contoh Padlet yang menggunakan jenis shelf ataupun jenis timeline pun betul. Okey, mengikut susunan. Okey, di mana dia susun daripada jaraknya dengan matahari. Okey, di sini adalah field trip. Okey, untuk field trip kalau kita perhatikan di sini, okey, dia ada kolom di sini. Okey, kolom untuk field trip. Jika kita nak kolom ini field trip photo contest contohnya, okey, dan kita nak bahagi-bahagikan mengikut nama-nama murid, maka kita boleh gunakan template jenis. Okey, kita boleh menggunakan template jenis shelf. Okey, bagi jenis macam ini. Okey, itu adalah antara contoh-contoh penggunaan ke-88 template bagi Padlet tadi. Okey, diharap dengan perkongsian ini dapat membantu guru-guru untuk mantapkan lagi penggunaan Padlet dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas online nanti. Okey, jadi jumpa lagi pada sesi tutorial yang akan datang. Okey, jika suka video ini, okay, dan dirasakan video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, jumpa lagi. Bye.